Sejahtera, nama saya Rosushan. Nomor metrik saya ialah CW230924831. Hari ini saya akan membentangkan tugasan bertajuk pemilihan kaedah pengajaran tata bahasa berdasarkan tahap penguasaan murid. Kaedah yang saya pilih ialah kaedah induktif, iaitu satu pendekatan yang menekankan pembelajaran melalui penerokaan dan penemuan kendiri oleh murid. Kaedah ini menjadikan murid lebih aktif dan berfikir secara kritis dalam memahami sesuatu konsep tata bahasa. Seterusnya ialah pengenalan. Tata bahasa merupakan teras utama dalam penguasaan bahasa Melayu. Melalui tata bahasa, murid dapat membina ayat yang betul, menulis karangan dengan teratur, dan menuturkan bahasa dengan sopan serta tepat. Namun, dalam realiti bilik darjah, ramai murid menghadapi kesukaran memahami konsep tata bahasa kerana pengajaran sering disampaikan secara teori dan berpusat kepada guru. Hal ini menjadikan pembelajaran tata bahasa kelihatan membosankan dan sukar difahami. Oleh itu, pemilihan kaedah yang sesuai amat penting. Guru perlu mempertimbangkan tahap penguasaan, umur, dan gaya pembelajaran murid agar pengajaran menjadi lebih menyeronokkan, bermakna dan mudah difahami. Di sinilah kaedah induktif memainkan peranan penting dalam membantu murid membina kefahaman sendiri melalui contoh dan penerokaan. Seterusnya ialah konsep kaedah induktif. Kaedah induktif ialah satu pendekatan yang memperkenalkan contoh terlebih dahulu sebelum murid membuat pemerhatian, perbandingan dan seterusnya merumuskan peraturan. Kaedah ini berasaskan teori konstruktivisme oleh Jerome Bruner 1960 yang menekankan bahawa pembelajaran yang berkesan berlaku apabila murid menemui sendiri pengetahuan baharu, bukan sekadar menerima maklumat daripada guru. Dalam pelaksanaan kaedah induktif, guru berperanan sebagai pemudah cara fasilitator yang membimbing murid menerangkan data atau contoh, manakala murid pula berperanan sebagai penyelidik kecil yang aktif mencari pola, berfikir dan membina generalisasi bahasa sendiri. Melalui pendekatan ini, murid akan lebih faham konsep tata bahasa kerana mereka mengalaminya sendiri dan bukan sekadar menghafal definisi. Seterusnya ialah kesesuaian mengikut tahap penguasaan murid. Kaedah induktif boleh disesuaikan mengikut tahap keupayaan murid sama ada tahap rendah, sederhana atau tinggi. Bagi murid tahap rendah, guru boleh menggunakan aktiviti berbentuk konkret seperti permainan bahasa, gambar, warna dan kad perkataan. Contohnya, guru menunjukkan gambar dan meminta murid memilih perkataan yang betul. Murid tidak perlu memahami istilah rumit, tetapi cukup mengenal pasti pola asas bahasa secara visual dan praktikal. Untuk murid tahap sederhana, guru boleh memperkenalkan aktiviti penerokaan seperti menyusun ayat, mengisi tempat kosong atau mencari persamaan dalam contoh ayat. Dengan bimbingan soalan, murid dapat membina rumusan tentang peraturan tata bahasa yang sedang dipelajari, seperti jenis kata atau struktur ayat. Sementara bagi murid tahap tinggi, kaedah induktif boleh diaplikasikan melalui aktiviti analisis dan aplikasi. Contohnya, mencari kesalahan tata bahasa dalam petikan, membina ayat baru, atau menulis esei dengan menggunakan struktur yang betul. Pendekatan ini bukan sahaja membukukan kefahaman, malah meningkatkan kemahiran berfikiran aras tinggi iaitu kebat. Seterusnya ialah contoh aktiviti PDPC. Sebagai contoh dalam topik kata adjektif, guru boleh menggunakan PDPC dengan memaparkan beberapa gambar seperti bola merah, rumah besar, bunga cantik. Guru meminta murid menyebut perkataan
yang menggambarkan sifat objek dalam gambar tersebut. Kemudian guru menulis ayat di papan putih seperti bola itu merah, rumah itu besar, dan juga bunga itu cantik. Guru bertanya kepada murid, apakah persamaan perkataan yang Anda sebutkan tadi? Murid akan berbincang dan menyimpulkan bahwa semua perkataan itu menerangkan sifat sesuatu benda. Melalui bimbingan guru, mereka akhirnya memahami bahwa perkataan tersebut ialah kata adjektif. Seterusnya, guru meminta murid membina ayat sendiri menggunakan kata adjektif pilihan mereka. Aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan, malah menggalakkan murid berpikir, berbincang, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks sebenar. Seterusnya ialah analisis kekuatan dan kelemahan. Bagi kekuatan kaedah induktif ialah ia menggalakkan murid belajar secara aktif, membina pemikiran kritis, dan memahami konsep bahasa yang dengan lebih mendalam. Pendekatan ini juga meningkatkan motivasi dan keyakinan diri murid kerana mereka merasa terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Namun begitu, kelemahan utama kaedah ini ialah ia memerlukan masa yang panjang untuk murid membuat penemuan sendiri. Selain itu, bagi murid tahap rendah, mereka mungkin menghadapi kesukaran untuk membuat generalisasi tanpa bimbingan yang rapi daripada guru. Oleh itu, guru perlu merancang aktiviti yang bersesuaian dan menyediakan panduan yang mencukupi agar semua murid dapat mengikut proses pembelajaran dengan. Seterusnya ialah refleksi. Sebagai bakal guru bahasa Melayu, saya menyadari bahawa pengajaran tata bahasa bukan sekadar menyampaikan peraturan atau istilah, tetapi membimbing murid berfikir, menyoal, dan menemu makna bahasa secara mendalam. Saya juga belajar bahawa seorang guru perlu peka terhadap keperluan individu murid serta menerapkan nilai kemanusiaan seperti kesabaran, empati, dan keadilan dalam setiap aktiviti PDPC. Dengan itu, murid bukan sahaja menguasai tata bahasa, tetapi juga membentuk sikap positif dan minat terhadap bahasa Melayu. Kesimpulannya, kaedah induktif merupakan satu pendekatan yang amat sesuai digunakan dalam pengajaran tata bahasa kerana ia menekankan pembelajaran yang bermakna, aktif, dan menyeronokkan. Apabila guru memilih kaedah yang betul berdasarkan tahap penguasaan murid, proses pembelajaran akan menjadi lebih berkesan dan relevan dengan keperluan mereka. Sekian itu sahaja pembentangan saya. Terima kasih.